Pagi KPM. Tolong! Ada semut besar kat pokok. Tolong! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, murid yang paling kreatif, iaitu Akmal Nazri. Murid-murid, saya pasti apabila anda telah melihat latar belakang saya ini, nampak mempunyai satu, saya boleh panggilkan arca yang cukup cantik ini, dan juga ada pameran-pameran ataupun koleksi-koleksi gambar-gambar yang cukup cantik. Saya pasti inilah dia yang kita akan belajar kali ini dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Tetapi siapakah guru yang akan mengajar anda? Semua nak tahu? Jom kita tengok profil guru kali ini. Baik, tanpa membuang masa, saya memperkenalkan anda guru yang akan mengajar kita semua dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Ini dia, Cikgu Suraya Hani. Cikgu, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Kemal sihat? Sihat, Cikgu. Wah, cincin, Cikgu. Bergemerlapan. Baik, Cikgu. Kita bukan nak cakap mengenai cincin, Cikgu. Tetapi kita nak belajar bagi mata pelajaran pendidikan seni visual. Tapi sebelum itu juga izinkan saya untuk memperkenalkan juru bahasa isyarat kita kali ini. Kita bersama dengan Cikgu Aida. Apa khabar Cikgu Aida? Sihat Cikgu Aida? Terbaik Cikgu Aida. Cikgu Hani. Katanya kita juga bakal bersama dengan 4 orang anak-anak murid Cikgu, betul? Betul, ya. Siapakah mereka? Silakan. Okey. Hari ini kita bersama-sama dengan 4 orang anak murid saya sendiri daripada tingkatan 5 SMK Seremban 2. Mungkin Cikgu boleh memperkenalkan nama mereka? Okey, 4 orang murid saya. Sebelah kanan adalah Liana. Kemudian yang bernektai biru itu ketua tingkatan 5 Alif, iaitu Hafi. Kemudian Muaz, dan akhir sekali adalah Hana. Ini semua tingkatan 5, betul Cikgu? Betul. Ya, dan saya pasti mereka dah tak sabar untuk belajar bagi mata pelajaran pendidikan seni visual. Dan saya pasti murid-murid juga yang menonton Sukses SPM 2002 kali ini. Jadi ayo kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Hani. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Hari ini dengan Sukses SPM 2022, saya akan buat sedikit perkongsian ilmu berkenaan dengan seni halus dalam kertas 1 dan juga kertas 2 SPM KSSM. Jika sebelum ini kita KBSM, okey, bermula tahun 2021 kita menggunakan KSSM. Betul. Okey, untuk tajuk hari ini cikgu tekankan berkenaan dengan aliran seni catan dan juga seni arca. Kedua-dua tajuk ini adalah di bawah tajuk seni halus. Seni halus. Kalau ikutkan, ada 4 komponen dalam seni halus, iaitu seni catan, seni lukisan, seni arca dan juga seni cetakan. Okey, tapi tumpuan kita hanya 2 tajuk inilah. Ya. Okey. Saya teruskan Kemal dengan format instrumen. Silakan. KSSM. Okey. Jika ada murid yang masih belum kenal pasti, okey, kita ada sedikit perubahan dari segi wajaran. Okey, kemudian kita seperti biasa terdapat 3 kertas, iaitu kertas 1, 2 dan 3. Okey. Dan tumpuan kita pada hari ini lebih kepada kertas 1 dan kertas 2 lah. Okey. Seperti semua sedia maklum, okey, kod subjek kita adalah 2611. Kalau kertas 1 /1 lah. Okey, ia merupakan ujian bertulis dan mengandungi 40 soalan objektif. Okey. Apabila kita ada 40 soalan objektif ni, kita ada konstruk, iaitu mengetahui, memahami, mengaplikasi dan juga menganalisis.
Masa diberikan adalah 1 jam sahaja dan seperti biasa aras ada yang rendah, sederhana dan juga tinggi. Okey. Wajaran yang diberikan hanyalah 20% sahaja untuk kertas 1 dan kertas 2 adalah kertas yang mengandungi wajaran yang paling tinggi iaitu 50%, di mana murid-murid akan berdepan dengan satu ujian iaitu ujian melukis. Ataupun kita panggil menggambar. Melukis mewarna. Ia secara amali dan soalannya adalah 6 soalan. Calon hanya memilih satu sahaja. Satu soalan sahaja untuk dibuat semasa peperiksaan itu nanti. Bahagian konstruk adalah memahami, mengetahui, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Masa yang diberikan adalah 3 jam. 3 jam. Kita teruskan untuk tips dan teknik kertas 1. Walaupun wajarannya 20%, tapi itulah yang menentukan murid-murid kita untuk mendapatkan grade yang terbaik dalam pentaksiran itu nanti. Tips pertama adalah baca arahan. Seperti biasa kita baca arahan 40 soalan tu, arahan tu berbeza-beza. Bila kita baca arahan, kita nak pastikan supaya murid-murid kita akan tumpukan kepada soalan-soalan yang murid-murid kita faham dan telah pelajari. Kemudian kita hendaklah membaca soalan satu persatu, di mana kita gariskan kata kunci dan kita fahami kehendak soalan. Kadang-kadang murid kita keliru bila mana kata kunci tidak digariskan dan mungkin ada beberapa soalan yang tricky, yang membuatkan murid keliru dan murid nak cepat jawab dan menjawab dengan salah. Itu yang kita panggil kecuaian. Kita tak nak berlaku yang macam tu. Seterusnya kita jawab soalan yang mudah dahulu. Dan kita tinggalkan soalan-soalan yang kita tidak mampu jawab ataupun soalan yang lebih sukar. Sebab apa? Kita tak nak buang masa. Kalau macam murid saya sendiri, kita ada 60 minit. Kita ada 40 soalan. Satu soalan tu kita peruntukkan 1 minit sahaja. Dan selebihnya, kita ada 40 minit kita dah habiskan untuk soalan 1 sampai soalan 40. 20 minit yang terakhir adalah untuk kita semak semula soalan-soalan yang kita tinggalkan, soalan-soalan yang sukar, dan kita semak semula dan kita jawab secara teliti. Itu yang penting. Bila kita dah semak semula dan kita pastikan dalam kita punya kertas jawapan tu akan dihitamkan kesemuanya. Jangan ada yang tertinggal lah ya, Akmal. Kita teruskan lagi dengan aras soalan. Kita ada aras rendah, sederhana dan juga aras tinggi. Kalau aras rendah selalunya memang umum. Kemudian aras sederhana pula lebih kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Dan aras tinggi selalunya berkaitan dengan sejarah seni. Ini merupakan tajuk-tajuk penting dalam kertas 1, iaitu bahasa seni visual, komunikasi visual, kraft tangan, seni halus dan juga reka bentuk. Yang penekanan saya di sini, saya lebih suka kalau murid kita tekankan ke arah bahasa seni visual dan juga seni halus. Sebabnya bahasa seni visual walaupun tak ada dalam buku teks tingkatan 4 dan 5, tapi murid dah kuasai daripada menengah rendah lagi. Dan manakala seni halus, kalau menengah rendah kita mempelajari berkenaan dengan teknik, tapi untuk aras tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni kita lebih kepada aliran itu sendiri, aliran seni itu sendiri. Seterusnya saya akan terangkan berkenaan dengan kertas 2 pula. Tips dan teknik untuk kertas 2. Kita beralih kepada kertas 2. Kertas 2 jangan pandang enteng, jangan pandang remeh, sebab itu adalah wajaran yang paling tinggi, tidak seperti KBSM. 50% tertumpu pada kertas 2 sahaja. Apa yang kita perlu tahu, kertas 2 sebenarnya kelebihannya adalah kita akan dapat soalan tu lebih awal, Akmal.
Okey. Selalunya seminggu lebih awal daripada tarikh yang kita duduki peperiksaan. Okey, untuk apa kertas itu diberikan lebih awal? Itu untuk kita menganalisis lah yang kita sebutkan tadi, konstruk dalam KSSM tu. Kita menganalisis, kita membuat rekaan dan juga kita membuat kajian. Okey, sebab apa? Sebab satu Malaysia kita dapat soalan yang sama. Okey, berkemungkinan besar 6 soalan tu kita sama dengan kawan-kawan kita yang lain, calon-calon yang lain. Oleh sebab itu, kita mesti ada satu rekaan atau ciptaan kita sendiri yang berbeza dengan hasil karya calon-calon yang lain. Okey, okey. Langkah yang perlu diambil ya. Okey, apabila kita dapat kertas soalan bagi kertas 2, okey, nombor 1, pilihlah soalan yang kamu mampu jawab dan bukan soalan yang kamu suka. Okey, berbeza kalau kita suka soalan itu dengan kita mampu buat soalan tu. Okey, kadang-kadang kekuatan kita ni berbeza-beza. Antara 6 soalan tu ada pecahan-pecahannya. Okey, kadang-kadang kekuatan kita adalah bila mana kita membuat landscape yang paling baik. Tetapi murid kita memilih alam benda. Tu yang kita tak nak tu. Okey, seterusnya kita cari gambar-gambar yang berkaitan, contohnya di internet ataupun di majalah. Kemudian kita tiru semula gambar itu dan kita olah semula dari segi saiz, reka letak dan juga gubahan yang menarik. Okey, itu kelebihan kertas 2. Dan kita ada 6 soalan yang saya sebutkan tadi dan pecahannya adalah berkaitan dengan imajinasi, fantasi, figura manusia, figura haiwan, landscape dan juga alam benda. Itu pecahannya. So kita sebagai calon, kita kena bijak memilih antara 6 ini, di mana kekuatan kita dan di mana yang kita mampu buat. Okey? Yang mana paling mudah, cikgu? Kalau saya sendiri rata-rata pengalaman lebih 10 tahun ni, kebanyakan murid lebih kepada landscape lah. Landscape Okey. Ini adalah contoh hasil karya kertas 2 daripada murid saya sebelum ini dan mendapat markah yang A+ ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antara yang dapat A+, walaupun subjek lain mungkin tidak berapa memberangsangkan, tapi dengan kemahiran yang mereka ada, untuk subjek aplikasi seni visual, mereka boleh dapat keputusan yang baik. Yes, keputusan yang baik. Ini Mungkin contoh. ada lagi contohnya, cikgu? Okey, ini contoh yang seterusnya. Ini saya nak cuba bandingkan antara media kering dan juga media basah. Yang bahagian atas ni media kering pensil. Okey. Okey, manakala di bawah ni kita menggunakan media basah. Okey. Kalau murid-murid dapat lihat, okey, dalam gambaran yang saya berikan ni, untuk media kering kita menggunakan satu kemahiran yang tinggi untuk mendapatkan tone. Okey, tone yang baik. Manakala kalau media basah ni, okey, dengan calitan berus, kita mampu menghasilkan tone dengan lebih cepat. Tapi kita terpulanglah kepada kekuatan murid itu sendiri, calon itu sendiri, kemahiran mana yang lebih baik. Okey. Baik, terima kasih cikgu. Memang cantiklah orang kata apa, hasil lukisan tersebut kan cikgu kan. Katanya dilukis oleh Akmal Nazri. Katanya. Iya, terima kasih cikgu. Okeylah, kita nak berhenti rehat dulu. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya tahu anda semua terkesima kan dengan hasil karya seni saya. It's okay. Alright, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Hani kita. Baik, Cikgu, kali ini katanya kita nak pergi ke sesi ulang kaji seni catatan dan seni arca. Betul ke? Ya, betul. Alright, silakan Cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Okey, saya teruskan. Okey.
Okey, untuk sesi ulang kaji seni catatan dan juga seni arca ini, tumpuan saya lebih kepada aliran seni itu sendiri. Kerana tingkatan 4, tingkatan 5 arasnya lebih tinggi. Kalau kita lihat dekat studio kita hari ini, di atas meja Akmal tu adalah beberapa hasil karya seni arca, dan manakala yang lain ni adalah hasil karya seni catatan. Okey, sebab tu penekanan saya hari ini seni arca dan seni catatan kerana dia dalam kategori komponen seni halus, di mana untuk kertas satu selalunya tajuk ini akan diberi tumpuan. Okey. Lagi satu, Akmal, untuk seni catatan, dia berlaku pada kertas 1, 2 dan 3. Itu kepentingan yang besar lah pada pendapat saya. Kalau seni arca pula, selain kertas 1, berkemungkinan besar dia akan keluar untuk tajuk bagi kertas 3, iaitu kerja khusus atau folio. Macam tahun ni kita ada sulaman, kita ada kotak. Kalau mungkin kita tak tahu, tahun-tahun mendatang mungkin akan seni arca pula. Okey, tidak. Okey, saya teruskan. Okey. Harap murid-murid semua bagi tumpuan. Okey, ini adalah sesi ulang kaji dan saya telah rangkumkan secara ringkas berkenaan dengan seni catatan. Okey, yang pertama adalah aliran Fauvism, iaitu pada tahun 1900 hingga 1910. Aliran Fauvism ini berlaku lebih kurang 10 tahun je, Akmal. Okey, dan ia mirip gaya Impressionism, menolak idea peniruan alam, luahan emosi secara bebas dan spontan, penggunaan warna penggenap dan terang, gambaran karya secara emotif dan imajinatif. Contoh pelukis ialah Henri Matisse, André Derain dan juga Maurice Duvelmy. Okey, kalau lihat dekat depan ni, ni adalah antara hasil karya aliran Fauvism. Yang mana satu tu, cikgu? Yang sawah padi saya ni. Oh, itu dia? Yang sawah padi ni. Itu kalau kita lihat aliran Fauvism. Fauvism, Ya, kita boleh lihat kalau kita pergi ke galeri ataupun kita pergi ke pameran seni, murid-murid kita boleh lihat hasil karya itu dengan cara warna dulu. Warna penggenap. Kalau kita lihat kat sini, warna penggenap tu jelas sekali kuning dan ungu. Kuning dan ungu. Okey, kemudian kita teruskan dengan aliran Expressionism. Dia bermula tahun 1905 hingga 1925. Bermula di Jerman, berusaha mewujudkan pengalaman secara emosional, penggunaan warna yang terang, dramatik dalam menyampaikan mesej. Kemudian image subjek kadang-kadang tidak jelas dan bersifat organik. Dan contoh pelukis dia adalah Paul Klee. Saya teruskan. Aliran Cubism pada tahun 1907 hingga 1922. Istilah Cubism merujuk kepada gaya abstrak geometrik, tidak terikat dengan tradisi catatan tetapi menggunakan bentuk dan satah. Penggunaan warna yang terang dan mempunyai perspektif. Contoh pelukis adalah Pablo Picasso. Seterusnya aliran Surrealism, menggambarkan hal benda, situasi seperti mimpi, terbahagi kepada dua, iaitu abstrak dan juga figuratif. Tidak menitik beratkan penggunaan warna, lebih fokus kepada imajinasi. Contoh pelukis adalah Salvador Dali. Expressionism abstrak berkembang di Amerika Syarikat, penggunaan berus yang keras dan sapuan yang kasar. Ciri utama adalah percikan, titisan, lelehan dan cat secara spontan. Hal benda berbentuk abstrak. Contoh pelukis adalah Jackson Pollock. Seterusnya, seni pop muncul di England dan Amerika Syarikat, menggunakan imej bergambar dan teknik hard edge, juga fotografi, menggunakan warna primer, kontras dan terang, gabungan foto dan juga warna serta simbol untuk menyampaikan mesej, fokus pada imej biasa budaya popular. Dan contoh pelukis adalah Andy Warhol.
Dan akhir sekali adalah seni op ataupun seni optikal, muncul dan berkembang di Amerika Syarikat, melibatkan ilusi optik, teliti dalam pemilihan garisan, warna dan bentuk agar memberi kesan maksimum. Contoh pelukis adalah Brigade Relay. Okey, kita teruskan. Ini antara aliran seni catatan, iaitu naturalism, realism, impressionism, expressionism. Okey, setiap satu ni kita ada satu kaedah teknik yang mudah untuk murid mengingat. Contohnya naturalism. Okey, kalau naturalism yang mudahnya kita ingat adalah alam semula jadi. Betul. Kemudian realism yang mudahnya adalah lukisan yang mengikut apa yang kita lihat. Okey, impressionism berkaitan dengan cahaya daripada atmosfera ataupun cahaya matahari ataupun bulan. Kemudian expressionism berkaitan dengan emosi. Surrealism, okey, kata kunci dia adalah alam bawah sedar. Cubism bersatah, geometrik. Kemudian expressionism abstract, dia berbentuk abstrak. Kemudian pop art seperti yang kita sebut tadi adalah berkaitan dengan image dan budaya yang popular. Okey, kita beralih pula kepada seni arca. Okey, seni arca bermula sebelum zaman Renaissance. Okey, kebanyakan arca dihasilkan bertemakan tokoh manusia. Kalau dulu kita punya arca adalah berdasarkan tokoh-tokoh manusia, namun seiring dengan peningkatan tamadun, sekarang ni arca lebih moden dan lebih dinamik. Dan hasil karya ini dilihat melalui kepelbagaian aliran dan juga gaya yang digelar oleh sejarawan seni sebagai pluralism artistik. Okey, seterusnya ini definisi arca. Arca merupakan satu hasil karya dalam bentuk 3 dimensi, okey, untuk dinikmati secara nilai estetikanya. Kemudian arca itu berasal daripada perkataan Yunani iaitu scapia, yang bermaksud mengukir, menebuk, memotong, melarik dan sebagainya. Okey, ini adalah aliran seni arca. Okey, abad ke-14 hingga ke-15 ia dikenali sebagai era Renaissance dan gaya realistik. Konsep penghasilannya berpaut pada ciri keagamaan dan figura manusia. Kemudian ia dihasilkan berbentuk portrait dan juga arca figura bersaiz besar. Okey. Selalunya kalau bersaiz besar ni dia nak timbulkan emosi dan juga ciri-ciri fizikal arca itu sendirilah. Okey. Kemudian abad ke-16 hingga ke-17, okey, dipengaruhi oleh gaya mannerism yang berasal daripada Itali, merujuk kepada bentuk badan juga gaya arca tersebut. Kemudian abad ke-17 muncul pula aliran barok, okey, di Eropah. Ia memaparkan yang bersifat keagamaan dan juga naturalistik. Kemudian pencahayaan yang terang dan gelap pada arca. Okey. Seterusnya pada abad ke-18 dan 19, okey, dikenali sebagai era Rokoko dan Neoklasisisme. Okey, aliran Rokoko dikenali atau dihasilkan secara halus dan realistik. Kemudian menonjolkan aspek kebaikan dan juga kepewiraan. Kemudian pada abad ke-19 perkembangan aliran naturalism dan juga gaya arca realistik mengutamakan bentuk arca secara figura dan juga sifat fizikal subjek. Okey, dan seni arca abad ke-20 hingga kini. Okey, kita boleh lihat kalau abad ke-20 hingga kini itu adalah era modernism. Okey, era moden. Okey, kemudian arca aliran expressionism diinspirasikan daripada seni primitif yang mengutamakan penzahiran emosi. Kemudian aliran cubism menampakkan arca serpihan dengan sudut yang runcing. Arca aliran futurism menggambarkan pergerakan dan juga dynamism. Kemudian aliran dadaism menekankan sifat individualistik dan juga menolak sebab serta logik dalam berkarya. Seterusnya aliran constructivism, okey,
idea baharu yang bertentangan dengan tumpuan juga komposisi arca tradisional. Seterusnya seni pop diinspirasikan daripada objek harian, makanan juga media popular. Era pasca modernism menolak konsep utama seni moden. Dan contoh pengarca kita ada dekat situ adalah Pablo Picasso. Itu semua kenal tu cikgu. Ya. Pablo Picasso. Yes, Pablo Picasso. Pablo Picasso bukan sahaja pengarca, beliau juga adalah menghasilkan hasil karya catatan juga. Ya. Cikgu, saya daripada tadi melihat ada satu karya di sebelah cikgu itu. Itu apa dia cikgu? Adakah dipanggil realismnya kah? New realismnya kah? Zem-zem-zemnya Okey, kah? kalau catatan yang di sebelah saya, Mungkin cikgu boleh ceritakan secara ringkas. okey, ini adalah aliran impressionism. Impressionism. Diinspirasikan daripada hasil karya pengkarya daripada luar negara, iaitu Vincent van Gogh. Vincent van Gogh. Ya, betul. Itulah dia murid-murid. Saya pasti mereka cukup kenal Vincent van Gogh Ya, ini. betul. Inilah dia salah satu karyanya cikgu apa Inspirasi daripada Vincent van Gogh, aliran impressionism. Ya, itu dia. Baik, terima kasih cikgu. Kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada murid-murid semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, murid-murid, kita masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu, inilah masanya untuk kita menguji murid-murid di dalam talian, betul? Betul. Ya, yang ini sekarang ini kita akan pergi ke soalan contoh kertas 1. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okey, saya teruskan. Okey, jika tadi kita dah buat sesi ulang kaji, sekarang kita akan uji minda murid-murid apa yang kita telah pelajari. Okey. Okey. Saya mulakan soalan contoh kertas 1. Kita bermula dengan tajuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 lah. Okey. Yap. Ini adalah kurikulum standard sekolah menengah bagi subjek pendidikan seni visual. Kita ada tajuk 1 hingga tajuk 9. Okey. Selalunya dekat kertas 1 kita memang ada arahan kepada calon yang kita mengingatkan semula bahawanya kita ada 40 soalan. Okey. Okey. Okey, saya teruskan. Okey, untuk soalan contoh 1, okey, jika anda ingin melihat gambaran landscape sebenar pada zaman dahulu, catatan aliran manakah yang sepatutnya menjadi rujukan anda? Adakah A. Naturalism, B. Romantism, C. Impressionism ataupun D. Neoclassicism? Senang ni cikgu. Soalan ni soalan mudah sebenarnya. Orang kata pembuka selera, appetizer. Okey, ini kategori seni apa ni, Akmal? Seni mana? Kalau Ni. soalan 1 ni, kan saya ada 2 kan, seni catatan dan seni arca. catatan dan juga seni aliran. Bukan. Seni catatan dan juga seni Seni arca. arca. Okey. Ini seni catatan lah cikgu. Ya, betul. Okey, siapa yang boleh jawab? Okey. Siapa boleh jawab? Okey. Boleh angkat tangan? Okey, silakan. Okey, Hafi. Hafi. Okey. Kita teruskan, Hafi. Jawapannya ialah A. Naturalism. Okey, naturalism. Kenapa A? Okey, apa kata kunci bagi soalan ini? Kata kunci dia ialah dia melihat gambaran landscape Ya, betul. sebenar. Betul. Okey, untuk soalan sebegini, seperti mana saya tekankan tadi, tips dan teknik, kita mesti cari kata kunci dahulu, iaitu gambaran landscape. Okey, dan gambaran landscape dia ada kaitan dengan naturalism. Betul. Sebab kalau kita fasih berbahasa Inggeris, nature tu kita dah tahu, kata akar tu kita dah tahu. Okey, naturalism. Kalau romantism, Akmal, tak mungkin gambaran landscape, sebab romantism berkaitan dengan kalau kita tanya murid kita, dia akan cakap
berkaitan dengan percintaan. Sebab dia ada romantis di Sebab situ. dia ada romantis. Tapi kalau dalam aliran seni, okey, kita kena tahu romantism, tragedi pun adalah dalam Salah kategori satu, aliran romantism. Okey, kalau hasil karya itu berkaitan dengan satu tragedi, itu pun adalah dalam kategori romantism. Tak semestinya percintaan, kasih sayang saja. Ya, Okey? dalam percintaan itu cikgu kan. Sebab tu bila soalan macam ni, okey, cikgu sentiasa akan mengajar murid cikgu untuk mempelbagaikan soalan. Okey, contoh kalau soalan tu tiba-tiba dia tanya berkaitan dengan tragedi, jawapan dia bukan naturalism lagi, jawapannya adalah romantism. Romantism. Ya. Kalau impressionism, ia berkaitan dengan pencahayaan. Macam yang gambar sebelah tu cikgu, betul? Ya, pencahayaan mana? Pencahayaan semula jadi, Ya. matahari ataupun bulan. Kemudian neoclassicism selalunya berkaitan dengan patriotik negara. Okey. Neoclassicism. Ya. Okey. Alright. Kita pergi ke soalan contoh 2. Okey, apakah aliran yang didokong oleh pelukis-pelukis di bawah? Okey, Salvador Dali, Andre Masson, Louis Tanguy dan juga Paul Devaux. Okey, adakah A, seni pop, B, surrealism, B, cubism atau D, expressionism? Siapa boleh jawab? Ya, silakan. Untuk soalan 2. Siapa boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan dahulu. Siapa yang ingin menjawab? Adakah Liana? Okey, Liana, boleh jawab? Teruskan. Jawapan dia B, surrealism. Okey, B, surrealism. Sebab Salvador Dali dikenali sebagai artis surrealism yang terkenal. Ya, betul. Betul, Akmal. Terima kasih, Liana. Kenapa ada suara cikgu kat sana juga tu? Okey, silakan. Okey, kalau kita lihat untuk soalan contoh 2 ni, kadang-kadang kita tak kenal kesemua pengkarya. Ya, pelukis. Ya, kita tak kenal semua pengkarya. Kita mungkin ada salah satu pengkarya yang kita boleh ingat dan juga kita aim. Okey? Dan itu yang kita akan ingat dan kita relatekan dengan jawapan kita. Contohnya seni pop, kalau kita lihat Andy Warhol. Okey, kalau aliran cubism pula Pablo Picasso. Expressionism mungkin Jackson Pollock. Macam tu. Kita tak boleh nak ingat kesemuanya, tapi mungkin salah satu tu berkaitan atau bersangkut dengan soalan yang diberikan. Okey. So kita teruskan dengan soalan contoh 3. Okey, di manakah pusat gerakan aliran expressionism abstract? Okey, A, Paris, B, London, C, Rome ataupun D, New York. Siapa boleh jawab ni? Ya. Silakan. Alright. Okey, teruskan Muaz, sila. Muaz boleh berikan jawapan lagi sekali, Muaz? Jawapan dia adalah, jawapan 3 adalah D, New York. Kerana New York dikenali dengan kota yang meminati seni abstrak. Itu dia, kota New York. Ya, betul. Okey, terima kasih Muaz. Kita teruskan pula dengan soalan contoh 4. Okey, manakah antara maklumat berikut adalah ciri utama aliran expressionism abstrak? Adakah A, menggunakan rupa geometrik, B, penggunaan warna penggenap yang ketara, C, penggunaan warna primer, kontras dan juga terang. Dan D, penggunaan lilihan, percikan dan juga titisan cat secara spontan. Okey. Untuk soalan 4 ni, siapa boleh jawab? Okey, silakan. Okey, silakan Hana, teruskan. Jawapan dia D, cikgu. Penggunaan lilihan, percikan dan titisan cat secara spontan. Okey, kata kunci dia apa, Hana? Penggunaan lilihan, percikan dan titisan cat. Bukan, kata kunci untuk soalan ini apa, Hana? Abstrak. Apa kehendak soalan?
Expressionism abstract. Ya, betul. Ya. Okey, kalau kita lihat kata kunci dia adalah ciri utama expressionism abstract, dan kita sedia maklum penggunaan lilihan percikan titisan secara spontan. Okey, kalau rupa geometrik apa dia? Okey, aliran apa? Aliran surrealism, cikgu. Surrealism. Geometrik bukan surrealism. Kalau geometrik apa? Cubism. Ya, Cubism. betul Liana. Okey, cubism. Okey. Cubism. Kita teruskan dengan soalan contoh 5. Okey. Okey, apakah ciri-ciri utama karya Arca Barat pada abad ke-18 dan ke-19? Okey, tadi 4 soalan tu kita dah lepas untuk soalan seni catatan. Sekarang kita teruskan dengan soalan seni arca. Okey. Okey, siapa boleh jawab soalan contoh 5? Silakan. Saya go. Okey, Muaz, sila Muaz. Soalan 5, jawapan dia D je go. Kepadatan figura dan gaya realistik. Okey, kepadatan figura dan juga gaya realistik. Kalau abad ke-18 dan 19 ni abad yang awal-awal ya untuk seni arca. Okey, baiklah, kita teruskan dengan soalan contoh 6. Okey. Bagaimanakah pengarca aliran barok menampakkan unsur kontras dalam karya mereka? A, bahan-bahan yang digunakan. B, bentuk karya yang dihasilkan. C, ketebalan dan kenipisan garisan. Atau D, kesan pencahayaan terang dan gelap. Okey, siapa boleh jawab untuk soalan 6? Okey, Liana, teruskan Liana. Jawapan dia D, kesan pencahayaan terang dan gelap, kerana aliran barok menggunakan kontras cahaya gelap ke terang yang dominan. Okey. Terima kasih Liana. Tepat jawapan cikgu dengan penerangannya. Yes, dengan penerangan sekali. Itu yang sebaiknya. Kalau kita study, memang kita akan dapat jawapan yang sebegitulah. Okey. Kita teruskan dengan soalan contoh 7. Manakah antara berikut menjadi ciri utama arca-arca aliran neoklasisism pada abad ke-18? Adakah A, kebaikan dan kepewiraan. B, paparan bentuk badan dan lagak gaya arca. C, figura bersaiz besar dengan penekanan kepada gaya realistik. Ataupun D, unsur kontras yang dramatik menerusi kesan pencahayaan terang dan gelap. Siapa boleh jawab? Saya tahu jawapan dia. Soalan, okey, Hafi. Silakan. Okey, silakan Hafi, teruskan. Jawapan bagi soalan 7 ialah A, perwiraan dan Jawapan dia A, apa kebaikan dan keperwiraan. dia? Ya, Kerana betul. Ya, teruskan. kerana arca neoklasisism memberi penekanan pada elemen yang menonjolkan aspek kebaikan dan keperwiraan. Okey, terima kasih Hafi. Okey, dan kita teruskan dengan soalan contoh 8. Okey, apakah simbolik kepada arca zaman prasejarah yang bertajuk Venus of Willendorf? Okey, adakah A, semangat pemburuan, semangat B, semangat kesuburan, C, semangat keagamaan, ataupun D, semangat kepahlawanan? Okey, siapa boleh jawab ni? Soalan contoh 8. Liana. Okey, maksud saya Hana. Hana, teruskan Hana. Okey. Saya jawab cikgu. Jawapan Okey. dia ialah semangat kesuburan, B. Okey. Kerana kepercayaan para ahli arkeologi, Venus of Willendorf merupakan dewi kesuburan. Okey. Betul lah cikgu. Saya pasti murid-murid kalau yang faham kan dengan sejarah ataupun abad mengenai seni arca dan juga seni catatan ni, mereka dapat menjawab dengan tepat. Tapi jawapannya betul kan cikgu? Betul. Terbaiklah. Tahniah semua. Okey, beri tepukan kepada diri anda masing-masing. Sambil mereka tepuk tu cikgu, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Murid-murid jangan ke mana-mana. Sampai sini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022. Cikgu Hani, kadang-kadang kan apabila saya tengok satu hasil karya seni ni, kadang-kadang saya nak faham kan macam mana nak baca menggunakan bahasa seni visual tu Cikgu Hani. Ya betul. Sebab apa? Bahasa seni visual ni kalau diikutkan murid kita akan belajar pada menengah rendah. Ya.
Okey, menengah atas ataupun tingkatan 45 ni kita dah tak ada lagi bahasa seni visual tu, tapi murid dah menguasai. Macam mana kita nak tengok bahasa seni visual? Kita kena tahu bahawasanya bahasa seni visual ini adalah berkait rapat dengan unsur seni dan juga prinsip rekaan. Kita ada 6 unsur seni dan juga 7 prinsip rekaan. Dan murid-murid bila melihat sesuatu hasil karya, cara mereka menghayati sesuatu hasil karya itu adalah dengan cara sesi apresiasi seni menggunakan bahasa seni visual dan pemikiran seni visual itu sendiri. Itu nak tahu tu. Jom cikgu. Okey, saya teruskan. Okey. Okey, untuk gambar pertama ni, kalau Akmal tengok, adakah ini seni catatan atau seni arca, Akmal? Ini merupakan seni arca, cikgu. Kenapa seni arca? Kerana kalau seni catatan tu kebanyakan di atas kanvas, cikgu. Tapi yang ini, saya bercakap seperti seorang pelukis. Pengkarya. Pengkarya, yes, kan? Yang ini merupakan seni arca, cikgu. So, kita dapat lihat kan, arca ini dia seolah-olah seperti ada sesuatu bentuk yang ingin disampaikan melalui hasil karya seni itu. Lain macam saya, cikgu. Okey, kalau kita nak bandingkan, seni arca berbentuk 3 dimensi. 3 dimensi. Manakala seni catatan itu sendiri berbentuk 2 dimensi. Okey. Untuk hasil karya yang ini, okey, saya nak salah seorang murid yang boleh bagi apresiasi seni menggunakan bahasa seni visual dan juga pemikiran seni visual itu sendiri. Siapa boleh? Okey, Hana. Silakan. Izinkan saya untuk terangkan pasal hasil karya seni ni, cikgu. Saya izinkan awak untuk menerangkan. Teruskan. Hasil karya yang cikgu paparkan ini ialah QB6 yang dihasilkan oleh Ronald David Smith pada tahun 1963. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan arca ini ialah koluli, iaitu besi. Arca ini mempunyai beberapa unsur seni dan prinsip rekaan. Unsur seni ialah reka bentuk garisan tebal dan garisan bersilang. Manakala prinsip rekaan manakala prinsip rekaan kepelbagaian kerana terdapat banyak unsur seni seperti garisan. Garisan, rupa dan bentuk. Garisan, rupa dan bentuk, cikgu. Kepelbagaian dari segi garisan, rupa dan juga bentuk. Okey, betul, Hana. Itu yang kita nampak secara jelas ataupun yang kelihatan dekat kita punya hasil karya arca ini. Okey, kalau kita lihat lagi satu cikgu tambah, Hana. Okey, prinsip rekaan yang kita boleh tekankan di sini adalah imbangan. Kalau kita lihat imbangan di hasil karya arca ini sangatlah penting. Untuk apa tu? Kalau kita lihat, okey, imbangan ni adalah untuk kedudukan yang stabil arca itu sendiri. Kita ada imbangan simetri, ada juga imbangan tidak simetri. Kalau hasil karya yang sebegini, kadang-kadang kita nampak seperti imbangan tidak simetri. Betul. Tetapi dengan teknik yang betul, dia menjadi seimbang dan juga kukuh. Jadilah imbangan itu lebih simetri. Itu yang kita perlu dalam penghasilan seni arca itu sendiri. Akmal? Okey. Terima kasih, Hana. Saya teruskan dengan gambar kedua. Okey. Ni seni apa? Yang ini? Ni seni apa ni? Seni arca, cikgu. Okey, seni arca juga sebab dia 3 dimensi. Betul, 3 dimensi. Untuk seni arca, untuk gambar kedua, siapa yang boleh jawab? Siapa yang boleh sampaikan? Saya ke? Okey, Muaz. Okey, teruskan, Muaz. Gambar yang cikgu paparkan ini adalah basikal. Karya seni arca ini ialah bicycle wheel yang dihasilkan oleh Henry Robert Marker Duchamp pada tahun 1913. Antara bahan yang digunakan untuk menghasilkan arca ini rim tayar besi di atas bangku. Arca ini juga mempunyai beberapa unsur seni dan prinsip rekaan. Antara unsur seninya ialah bentuk konkret yang mempunyai 3 dimensi yang boleh disentuh dan dilihat daripada pelbagai sudut. Seterusnya, prinsip rekaan yang terdapat
imbangan yang mempunyai keadaan gubahan, imbangan gubahan yang sama sempadan, sama berat dan sama graviti. Okey. Okey. Terima kasih Muaz. Okey. Kalau kita lihat tadi, okey, penerangan Muaz berkaitan dengan bahasa seni visual, unsur seni dan prinsip rekaan. Contohnya satu-satulah macam tu. Tapi untuk penambahan dekat sini cikgu boleh tekankan ada konsep garisan. Okey, garisan tu kita boleh nampak daripada rim basikal itu sendiri. Okey, nampak tak yang ni? Okey, garisan berpancar kalau kita lihat. Kemudian di outline bulatan itu sendiri, rim itu pun garisan, ciri-ciri garisan. Kemudian untuk prinsip rekaan berkaitan dengan imbangan, ya betul. Dan juga untuk penambahan, kalau jenis arca, kalau kita ambil daripada bahan-bahan terbuang sepertinya rim basikal dan juga bangku, okey, itu adalah seni ataupun jenis arca assemblage. Okey, kalau bahan-bahan yang kita gunakan kita semula ni, itu dalam kategori arca jenis assemblage. Okey, teknik assemblage. Sebab nak hasilkan arca ni banyak, pelbagai. Macam tadi tu menggunakan logam, itu adalah arca binaan. Ada arca luakan, ada arca replika macam Depa Akmal tu. Itu pelbagai. Okey, kita teruskan untuk gambar yang seterusnya. Okey. Kalau tadi adalah seni arca, yang ini adalah seni catan. Okey, seni catan. Aku malah semakin pandai ya. Okey, untuk seni catan ini siapa yang boleh terangkan? Yap. Saya cikgu. Okey, teruskan Liana. Okay, hasil karya seni catan yang cikgu paparkan ialah bertajuk Si True Dark yang dihasilkan oleh Julian Stanzak pada tahun 1983. Beliau dikenali sebagai pengasas seni op dan telah menghasilkan beberapa karya iaitu Low Filtering, The Confrontation in the Light and Harmony Green. Catan ini mempunyai beberapa unsur seni dan prinsip rekaan. Antara unsur seni yang terdapat dalam catan ini ialah garisan kerana ia memainkan peranan penting untuk mewujudkan rupa, bentuk, jalinan dan corak. Selain itu, rupa geometri yang jelas berbentuk segi empat sama dan penggunaan warna sejuk iaitu warna violet dan warna merah jambu. Selain itu, prinsip rekaannya pula ialah kontra yang memberikan hasil kesan pergerakan dan memberi fokus kepada seni catan tersebut. Itu saja. Okey, terima kasih Liana. Penerangan yang saya rasa agak lengkap. Dan agak deep juga. Kalau kita lihat kat sini Akmal, kalau seni optikal ni jarang-jarang diketengahkan berbanding dengan aliran realism, naturalism. Kenapa tu cikgu? Okey, sebab seni optikal adalah satu seni yang agak sukar kita buat. Kerana apa ya? Kerana seni optikal dia bermain dengan ilusi optik. Permainan mata. Kalau kita lihat ada satu kajian daripada profesor daripada Jepun di mana hasil karya beliau yang menggunakan aliran seni op atau seni optik ini, okey, dia boleh menilai kadar stres kita. Bila kita lihat hasil karya profesor berkenaan, jika kita nampak gambar ataupun hasil karya itu bergerak, kita mempunyai stres yang tinggi. Manakala kalau kita lihat image itu pegun ataupun tidak bergerak, kita tidak stres pada waktu itu. Saya pernah buat. Saya pernah buat. Jadi bergerak ke atau pegun cikgu? Saya pernah masa bergerak dan saya pernah masa image tu tiba-tiba jadi pegun. Okey, tapi waktu yang berlainan lah. Pada pertama kali saya buat, bila image tu bergerak, saya rasa macam semua orang akan nampak image tu bergerak sebab dia menggunakan ilusi optik. Tapi bila saya lihat pada waktu yang berlainan, saya lihat hasil karya tu memang betul-betul tidak bergerak dan pegun.
Maksudnya siapa nak buat hasil karya seni optik ni atau seni op ni, dia menggunakan satu IQ yang tinggi. IQ dan EQ tu main peranan sangat tinggi dalam penghasilan hasil karya. Sebab tu kalau kita lihat Kamal, hasil karya ni bukan satu yang murah. Ya, harga atau nilai semakin lama semakin tinggi sebab penghasilan hasil karya itu, ya, dan juga maksud di sebalik penghasilan hasil karya itu yang membuatkan hasil karya itu bernilai lebih tinggi. Sebab tu pentingnya subjek pendidikan seni visual ni bukan sahaja kalau kita lihat masyarakat kita rasakan belajar subjek pendidikan seni visual untuk jadi pelukis sahaja. Tidak sama sekali, ya. Okey, saya teruskan dengan gambar yang seterusnya. Okey, gambar keempat. Siapa yang boleh terangkan? Okey, teruskan Hafiz. Okey, hasil karya yang cikgu paparkan ini merupakan personal values. Personal values telah dihasilkan oleh Rene Magritte pada tahun 1952 ketika Rene Magritte berumur 54 tahun. Hasil karya ini telah dihasilkan menggunakan cat minyak. Hasil karya ini merupakan aliran surrealism, iaitu aliran yang menggambarkan hal benda dan situasi seperti dalam mimpi atau alam bawah. Terdapat kontras warna di dalam karya, iaitu warna panas dan sejuk. Bagi warna panas, di dalam karya tersebut ialah warna oranye, manakala bagi warna sejuk pula ialah warna biru dan ungu. Warna jingga Hafiz? Warna jingga. Ya. Okey. Ada apa-apa lagi? Itu saja. Itu saja. Okey. Terima kasih Hafiz. Okey. Kalau kita lihat, hasil karya surrealism ni, alam bawah sedar, ini adalah daripada mimpi. Okey, kalau kita lihat memang tidak logik lah. Ya, tidak logik kerana suasana dalam bilik tidur itu terdapat satu gelas yang besar, sikat yang bersaiz gergasi, macam tu kan. Dan penggunaan warna juga macam Hafiz sebut tadi, penggunaan warna kontra. Itu kontra adalah prinsip rekaan, iaitu warna panas dan juga warna sejuk. Kalau warna biru dan juga warna jingga, biru adalah warna asas, manakala jingga adalah warna sekunder. So daripada sini kita boleh dapat lihat daripada hasil karya, murid-murid boleh menghayati dengan cara membuat sesi apresiasi seni. Itu dia. Baik, terima kasih banyak cikgu. Nampaknya untuk kali ini cikgu kan, saya telah dapat ilmu yang cukup banyak dan saya pasti murid-murid juga telah mendapatkan ilmu daripada Cikgu Hani tentang bab kita iaitu seni catatan dan seni arca. Baik, sebelum kita nak tinggalkan anda, kan mungkin cikgu ada ingin berikan rumusan kepada murid mengenai bab ini, cikgu, silakan. Okey, untuk hari ini, perkongsian pada hari ini, apa yang ingin cikgu tekankan kepada murid-murid yang akan ditaksir pada masa akan datang, semoga kejayaan milik kamu dan kita hendaklah study atau menganalisa setiap tajuk yang diberikan dalam buku teks, daripada tajuk 1 hingga ke tajuk 9 itu sendiri, supaya kita ada persediaan yang cukup untuk menghadapi pentaksiran yang akan datang. Amin. Baik, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Cikgu Hani dan tak lupa juga murid-murid di dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2 Negeri 9, betul cikgu? Betul. Di Seremban, dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Aida. Baik, sampai di sini saja sukses SPM 2022. Saya doakan kejayaan anda semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.